Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami The Tech Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Terus dah start. Orang bisik. So kita macam dengar, jadi apa tu? Close, makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa sekali lagi dalam Puaka. Dan seperti biasa, hari ini saya diteman oleh Ustaz. Ya, saya. Selama 5 minggu kita ada ke sini. Kita jumpa lagi. Okey, kita jumpa lagi. Okey, dalam bulan September ni kita puaka lain sikit. Selalunya kita panggil orang datang ke studio. Betul. Tapi sekarang ni kita buat Zoom lah dengan kawan-kawan ataupun peminat di luar sana yang ingin kongsi cerita ataupun kita telefon suruh diorang minta kongsi. Gitu. Kira lain konsep sikit lah. Lain konsep. Konsep paksa orang cerita story. Dan hari ini kita paksa kawan daripada luar negeri. Paksa ni. Paksa Susah nak dapat. Kita tanya orang dia sendiri paksa ke tak. Okey, daripada Malaysia, Datuk Adi Putra. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah sihat. Wah, semua baju hitam. Hitam. Kalau kebawakan kamera mungkin baju Melayu Datuk ni puaka juga. Ada puaka juga. Cuba tengok. Sihat Alhamdulillah. Okey. Macam mana pun semoga sihat ya. Alhamdulillah. Macam mana khabar kat Malaysia sana? Semua okey, Datuk? Kabarin sini. Wah. Ya, bisa ngomong Indonesia di pesantren ni 4 tahun. Bukan macam orang Dayak. Tapi itulah kita pun tahu isu semasa pandemik ni kan, daripada tahun lepas dan up to sampai tahun ni. Jadi boleh dikatakan memang banyak yang terkesan lah. Kan walaupun banyak yang terkesan, tapi kita tetap kena bersyukur. Alhamdulillah. Sebab setiap yang berlaku tu ada hikmah dia. Betul. Dan kita juga bersyukur sebab ada artis mampan daripada Malaysia juga ya. Betul. Datuk Adi Putra yang Masya sudi Allah. terobat rindu juga peminat di Singapura. Betul. Okey, kata orang tu artis ni pun kadang-kadang ada cerita seram dia. Dan mungkin Datuk nak mulakan, silakan. Okey, topik pun puaka kan. Saya notice since last year, daripada tahun lepas dan juga pada tahun ini. Bila pandemik ni berlaku, terlalu banyak sangat dengan mental illness. Jadi bila berlaku banyak sangat dengan mental illness ni, setiap manusia, dan kita difahamkan juga manusia ni tidak sempurna kan Ustaz. Jadi mereka mencuba dan usaha untuk ikhtiar. Tapi ikhtiar tu dia tak didorong dengan panduan yang betul. Hingga kan ada yang boleh menjadi luah daripada akidah sendiri. Dan macam saya sendiri personally tak nafikan kita begitu stres dan kita tak keluar rumah, kita dalam keadaan yang murung. Jadi bila dalam keadaan yang murung ni, bila kita nak cuba mengawalkan jiwa kita ni bukan mudah. Dan perkara-perkara yang berlaku kadang-kadang ada juga yang imbas-imbas yang lalu sebab kita dah terlalu murung di rumah dan tertakluk kepada gadget dan berita. Dan adalah pada satu ketika itu saya boleh ingat malam Jumaat. Malam Jumaat ni memang sinonim lah untuk orang-orang Melayu. Kan, bila sebut malam Jumaatnya,
memang puaka lah. Tapi tak semestinya malam Jumaat tu puaka. Tetapi apa yang saya lalu ketika itu malam Jumaat ada satu kelibat. Dan kelibat ini saya tak tahu apa benda. Tapi saya tahu itu adalah satu kelibat. Dan saya tak tahu adakah ini dugaan ke ataupun cubaan ke ataupun hantaran ke. Dan kalau hantaran tu biarlah hantaran yang baik kan. Jangan yang tak baik. Itu yang saya boleh kongsi lah. Okey, silakan. Secara peribadi yang saya boleh kongsikan, itu salah satu yang saya lalui. Nampak kelibat. Ya. Itu nampak kat dalam rumah ataupun di luar rumah? Di kamar. Di kamar ya? Kamar ya, Pak. Orang Malaysia. Datuk orang Malaysia. Ya. So, kalau tentang adanya kelibat-kelibat seperti ini, memang banyak. Ada yang kelibat-kelibat hitam, ada kelibat putih. Dan kadang-kadang kelibat ni kita tak akan nampak dengan pandangan mata straight. Biasanya kita akan nampak daripada tepi mata kita. Jadi ketika kita ternampak seperti ada yang lalu dan kita akan toleh, kadang-kadang kita nak terkejut pun tak sempat nak terkejut. Tapi kita perasan macam ada orang lalu ataupun ada orang tengah tengokkan seperti itu. Itu kadang-kadang ada gangguan di dalam rumah itself. It depends on whether kita ruqyahkan rumah ataupun kita pagar rumah. Jadi cara nak pagar rumah sangat mudah sekali. Ambil air, ada cawan seperti ini ataupun boleh masukkan dalam spray. Baca Fatihah, ayat kursi, 3 kul, tiupkan, spray daripada pintu anti-clockwise ataupun arah tawaf. Sambil spray, sambil baca ayat kursi. Jadi ibaratnya dia akan menjadi pagar bagi rumah. Jadi kalau kita tengok, kalau seorang tu ada kebun, ada rumah, ketika dipagar, tak ada orang lain boleh masuk ataupun lalu. Tapi kalau tak dipagar, benda boleh masuk, boleh lalu pun. Tapi kalau Datuk tak ada gangguan, insya-Allah, alhamdulillah, maknanya ada kadang-kadang benda ni dia setakat lalu sahaja. Kadang tengok Datuk ni pun segan juga kan. Jadi dia lalu, dia jalan. Peminat kot. Saya baru nak cakap. Tapi perkongsian daripada Ustaz, jelas selain dia berkata baca surah Al-Fatihah, ayat kursi dan juga bakul dan kita meniupkan dalam air. Mungkin juga saya pun ingin berkongsi juga dan bertanya tentang memberikan pandangan khusus, bukan saya saja, mungkin secara umum kan. Adakah itu satu praktik secara sunnah? Yes. Okay. Jadi kalau kita tengok pada sunnah Nabi SAW, Nabi SAW pun menjaga dirinya setiap malam sebelum tidur. Hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah bahawasanya Rasulullah SAW setiap sebelum tidur, beliau akan hadap ke kiblat sambil duduk, kemudian dia akan mengadahkan kedua telapak tangannya, kemudian membaca 3 kul. Kemudian ditiupkan ke telapak tangannya, baru disapukan daripada hujung kepala sampai ke hujung kaki. Baru yattaji' ila aiman. Maknanya dia akan berbaring ke sebelah kanan ikut sunnah Nabi SAW. Tidur. Tapi yang masalah yang pagar tadi bukan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi dilakukan oleh tabi'in dan juga ulama-ulama ruqyah. Di antaranya Syekh Abdul Salam Wahid Al-Bali, kemudian Syekh Abdul Barra dan lain-lainnya. Baik. Bagi saya penerangan yang begitu jelas lah, sebab saya rasa ramai di luar sana juga ada mempunyai amalan-amalan yang tersendiri. Tetapi yang paling afdal, apa yang bagi pandangan saya sendiri, mengikut cara sunnah itu adalah lebih yang terbaik dan lebih afdal. Sebab ada yang mencuba komposisi yang berbeza daripada bukan daripada rutin Rasulullah SAW kan. Jadi itu pun memang umat Muhammad, jadi cara yang paling baik kita ikut caranya lah. Sebab ramai ada yang memberikan pandangan untuk baca ayat ini, jadi tidak begitu spesifik. Ada yang mengharungi ni, okey kau baca ayat ni, harungi baca ayat ni. Tetapi kesimpulannya
kita nak memudahkan dengan dorongan bantuan. Saya rasa begitu jelaslah apa yang Ustaz sampaikan dengan mengikut cara sunnah Rasulullah SAW. Saya rasa itu yang lebih tepat kerana itulah baginda kita yang tercinta. Dan saya ada perhatikan juga kebelakangan ini, selain yang saya kongsikan tentang kelibat yang saya lalui seperti 2-3 bulan yang lalu, saya perhatikan setiap pokok-pokok dan juga dedaunan di halaman, di luar rumah bertukar warna, satu. Dan kedua, daun kita tahu dia akan gugur. Tetapi cara dia gugur ni begitu banyak sekali, dan kita boleh membayangkan begitu banyak sekali daun yang bergugur di atas kereta yang menyelubungi seluruh kita. Dan kedua, bila kita tengok di udara, kita boleh ada satu bauan daripada udara, di mana saya boleh sense yang satu udara yang tak sihat. Dan selepas kejadian itu berlaku, lately, kebelakangan ini, kalau kita perhatikan, saya rasa 4 sehingga 5 hari, hujan turun, boleh dikatakan hari-hari. Jadi itu bagi saya ada satu juga nak dikatakan mistik pun boleh, kan? Nak dikatakan satu petanda pun boleh, kerana saya percaya hanya Allah saja yang tahu apa yang rahsianya. Tapi itu yang saya terperasan. Kebelakangan ni pun kat Bukit Timah pun kat sini dah banjir dah. Betul. Tak pernah banjir kan? True. Cuaca pun sejuk. Mungkin yalah, kalau nak fikir positif, weather, pertukaran cuaca lah. Mungkin Singapore selalu panas. Betul. Kita sekarang musim fall. Feeling orang putih lah. Autumn Sorry kita ni kadang bergurau. Betul. So tapi apa pandang Ustaz? Saya setuju sebab seperti macam mana saudara sahabat saya, saudara Zuhairi kan, bila dia maklumkan itu, sebenarnya dia ada 2-in-1. Kan, kita tahu kita dilanda pandemik COVID yang tak pernah berlaku di dalam sejarah. Sedangkan perkataan wabak ini pernah tercetus daripada zaman 5 Hijrah, 10 Hijrah yang telah berlaku. Tetapi wabak COVID ini yang dinamakan COVID yang telah diiktirafkan oleh WHO, itu daripada sudut sains. Tetapi kalau kita perhatikan daripada tahun lepas dan juga pada tahun ini, banjir yang begitu amat teruk sekali sehingga kan jabatan boleh roboh, jalan raya boleh belah dua, dan kalau kita kata memang setiap negara mempunyai dia punya season, kan? Ada yang negara mempunyai 4 season, ada yang ada 3 season. Macam kita di Asia Patri, kita cuma mempunyai 1 season saja. Tetapi kalau kita rangkumkan secara general kepada semua, kalau kita perhatikan dengan apa yang berlaku, bencana-bencana, terutamanya bencana alam ini, kita tidak tahu apa tanda-tandanya, kan? Sebab yalah, benda tu bukan sering berlaku. Jadi kalau banjir adalah banjir yang paling ekstremis, dan jalan raya yang meruntuh adalah sangat ekstremis. Jadi bila semua dah ke tahap ekstremis,
saya dapat merasakan ada satu mungkin boleh dikatakan signal ataupun satu hinting apa yang akan berlaku. Cuma kita memanglah kita tak tahu sebagai hamba kan. Cuma itu adalah satu hinting. Cuma mungkin Ustaz boleh memberikan perkongsian supaya sedikit sebanyak amalan yang mungkin Ustaz boleh memberikan supaya kita boleh amalkan, bukan sahaja kepada negara-negara Asia, malah juga di negara Barat yang mempunyai 4 season segi kadar cuaca. Jadi mungkin amalan ini kita nak mengangkatkan bukan saja wabak ini dihapuskan, malah juga kita nak menuju kepada kesejahteraan dan keamanan. Mungkin ada amalan-amalan yang Ustaz boleh memberikan perkongsian. Boleh, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, soalan yang sangat bagus actually. Okey, jadi kalau tengok tadi Datuk ada cakap tentang al-matar, iaitu hujan. Yang mana turun hujan kemudian lebat, bukan hanya di Malaysia sahaja, di Singapura pun sama juga, di mana-mana pun banjir. The first thing kalau kita tengok, kita kembali kepada Al-Quran Al-Karim, ada 2 jenis hujan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Dalam bahasa Arab, dua-duanya maknanya yang berbeza, tetapi dalam bahasa Melayu maknanya sama. So kalau bahasa Melayu maknanya hujan, kalau dalam bahasa Arab ada namanya matar, ada satu nama ghaith. Satu matar, satu lagi ghaith. Kalau matar adalah hujan, yang mana hujan tersebut adalah hujan azab. Ghaith adalah hujan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kembali pada Al-Quran, zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang mana semuanya banjir. Masih ingat lagi? Semuanya banjir. Di antara yang pertama sekali, apa saja yang turun? Yang turunnya hujan yang lebat sehingga dia menjadi azab bagi kaum Nabi Nuh alaihissalam. Itu tidak dipanggil ghaith, tapi dipanggil sebagai matar. Tapi kalau hujannya, contohnya dah lama kemarau, tak turun hujan sehingga binatang-binatang ternak banyak yang dah mati, kemudian tanaman-tanaman dah start untuk mati, maka kalau ada hujan, ketika seorang itu minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan, maka Allah turunkan nikmat, itu dipanggil sebagai ghaith. Okey. Jadi sekarang apa doa biar Allah Subhanahu Wa Taala turunkan al-ghaith, bukan matar. Okey. So apa sahaja doa? Di antara doa yang paling mudah sekali contohnya, yang selalu kita hafal adalah apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Mungkin ada sebagian orang rasa, oh ini doa yang common. Tapi kalau kita faham maknanya sebetulnya dahsyat sekali. Allahumma ya Allah inna nas'aluka, sesungguhnya kami meminta kepadamu salamatan fid din, keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, dan juga kesihatan bagi jasad kami, wa barakatan fil rizq, keberkatan dalam rezeki kami, wa taubatan qabla al-maut, taubat sebelum kematian, wa rahmatan indal maut, rahmat ketika kematian, wa maghfiratan ba'dal maut, dan juga keampunan setelah kematian. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkan urusan kematian kami. Dan selain-lainnya. So maknanya nampak macam very simple. Tapi ini di antara doa yang sebetulnya sangat dahsyat. Jadi kalau ada orang tanya dengan saya, Ustaz boleh doakan tak? Saya akan baca doa ini, itu sudah cukup. So itu di antara yang paling pertama sekali. Kemudian yang kedua adalah jaga amalan. Bukan hanya amalan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi amalan antara sesama manusia. Itu pun main peranan juga. Jadi kadang-kadang ada orang bilang, oh, kita selagi kita ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala cukup. Tapi jangan lupa, ibadah pada Allah maknanya kita punya muamalat antara kita dengan Allah. Tapi jangan lupa, Allah pun pentingkan muamalat antara manusia. Kita beribadah dengan Allah, kita puasa Isnin Khamis, kita buat sedekah dan lain-lainnya, tapi dengan orang lain kita keluarkan kata-kata yang kesat, kata-kata yang kasar. Nampak bisnes maju, mata merah, hantar sihir. Ini macam ini. Jadi makna di sini adalah kena ada seimbang
antara urusan muamalat kita dengan Allah dengan muamalat kita dengan manusia. Jadi ketika kita semua masyarakat seperti itu, maka insya-Allah menjadi masyarakat yang membawa keberkatan, membawa kerahmatan. Bila ada seperti itu, maka rahmat Allah akan selalu turun. Maka insya-Allah banjir akan kurang, insya-Allah musibah akan berkurang, insya-Allah wabak akan berkurang. Jadi kadang-kadang benda-benda seperti ini, wabak, kebanjiran dan lain-lainnya adalah teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita untuk selalu memperbaiki diri. Apa sahaja, contohnya banjir. Apa sahaja benda yang kuat jadi pecah. Ingat, nak macam mana pun sombong kita, nak macam mana kita rasa diri kita hebat. Tengok, bangunan yang kuat pun air. Dia bukan dengan batu. Air sahaja boleh hancurkan batu yang kuat. Bayangkan kita nak sombong, nak macam mana kita, kalau kena batu pun kita hancur. Kita kena batu pun kita pecah. Jadi Allah kadang tegur, jangan sombong. Itu di antaranya yang mungkin saya boleh sampaikan lah sedikit sebanyak. Alhamdulillah. Sebab saya percaya dengan perkongsian Ustaz ini juga di luar sana juga dapat jugalah orang kata tips-tips ataupun info-info, dan supaya sekurang-kurangnya ada alternatif yang lain daripada satu sudut saja. Sebab dengan nama perkataan ikhtiar ni tidak semestinya satu sahaja panduan ikhtiar yang harus kita laksanakan. Kita harus melaksanakan beberapa ikhtiar. Dan asalkan tidak luar daripada ajaran agama kita, tidak keluar daripada akidah kita. Dan saya tengok, saya boleh katakan ini adalah akhir zaman. Dan kenapa saya boleh katakan akhir zaman? Tomahan begitu luas, seluas-luasnya, dan keaiban seluas-luasnya. Dan sebab saya duduk dalam era umur saya, kan, berbeza dengan era yang umur atas daripada saya dan juga era yang di bawah saya, khusus kepada yang belia. Jadi bila terlalu banyak informasi-informasi yang masuk, mereka tidak ada rujukan, sehingga kalau orang kata bab kata zaman dahulu kala, kalau kita berguru dan mencari ilmu tu memang kita perlukan sentuhan. Tetapi bila pandemik ini berlaku, memang kita pun mengguna era teknologi zaman sekarang, mengguna cara Zoom. Secara yang jauh kita nak menyentuh. Sedangkan kalau kita dapat bersalaman, ada ganjaran pahalanya. Tetapi itu juga membuatkan kepada yang di luar sana, yang saya perasan, mereka ni bila especially lah dalam zaman sosmed inilah kepada netizen kan, saya begitu sayang sekali, dan pada masa yang sama menyedihkan juga. Sebab dengan orang kata kita tahu doa ini adalah senjata, kan Ustaz? Doa adalah senjata yang paling tajam. Tetapi di akhir zaman ini, jari pula menjadikan satu senjata untuk menukarkan minda kita, mentaliti kita, mindset kita, dan dia dah membawakan daripada 2 cabang membawa sehingga ke 10 cabang yang berbeza. Tetapi kesimpulan dia, conclusion dia tetap satu. Dan mungkin Ustaz boleh juga memberikan pandangan, sebab kita semua adalah influencer, kan? Bermain dalam social media, dan ada yang bukan influencer, tetapi penghujung hari kita balik ke asal. Tetapi dengan akhir zaman ini, bila apa-apa yang berlaku,
zaman tu cepat, viral itu cepat, tak sampai orang kata 5 minit dia boleh luas, sebab zaman sosial media ini memang tidak ada benteng yang boleh kita pertahankan, sebab sosial media ni dia bermain dengan antara global. Dan bahasa saya ni saya tahulah. Dia tidak khusus tertakluk kepada satu negara saja, tetapi saya melihat daripada skop kepada semua muslimin dan muslimat di dunia. Maknanya di seluruh negara, kan? Waimah orang kata budaya yang berbeza, prinsip yang berbeza, tetapi agama itu tetap satu. Jadi nak menghapuskan SOCMED ini memang kita tidak tahu istilah untuk menghapuskannya, tetapi faktanya ini adalah zaman era teknologi yang dipergunakan zaman sekarang. Dan mungkin juga Ustaz boleh berkongsi kepada pengguna-pengguna social media ini, SOCMED ini, bila jari ni dah menjadikan satu senjata dengan satu kadang-kadang potongan ayat yang pendek, dia boleh berhujah menjadikan satu tajuk yang berbeza dan menjadikan kefahaman yang berbeza. Jadi istilah untuk kita nak menerangkan untuk mereka faham menjadi beza dengan orang yang memahami. Jadi orang yang faham dengan orang yang memahami ini dia tidak sama. Kerana orang yang faham, dia sekadar faham dan dia ambil itu sebagai ilmu sahaja. Tetapi dengan orang yang memahami, saya rasa dan saya yakin mereka mengamalkan dan mereka praktikkan dan mereka akan mengawalkan. Bukanlah kita tak menggunakan platform akhir zaman ini dengan teknologi, sebab apa yang saya melalui dan saya juga pengguna social media, ada sebuah hadis juga, khairun nas man yanfa'un nas, sebaik-baik manusia memberikan manfaat kepada yang lain. Sama juga kita memberikan manfaat, apa yang kita nak memberikan manfaat kepada teknologi SOCMED ini. Jadi mungkin Ustaz ada pandangan ataupun perkongsian supaya mereka khusus muslimin dan muslimat di luar sana dapat satu poin yang mudah dan mengambil iktibar untuk mengawal. Baik Datuk, insya-Allah. Ini soalan Datuk dah dahsyat ni. Insya-Allah. Okey, alhamdulillah. So memang betul media sosial ni sekarang, untuk zaman sekarang memang sangat mudah sekali sebetulnya tersebar fitnah, kemudian bermaksiat, berbual belakang pasal orang lain dan lain-lainnya. Memang kebanyakan ada di media sosial. Yang itu yang sebetulnya yang perlu kita jaga. Kita kembali lagi, kita sebagai seorang Muslim. So apa sebetulnya makna Muslim? Al-Muslim, iaitu orang-orang Muslim, man salima, yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan apa? Daripada Muslim yang lain, bil lisani wa yadi. Daripada lisannya dan juga daripada tangannya. So di sini untuk zaman dulu, betul, lisan dengan tangan. Tangan tu maknanya daripada dia menzalimi orang lain, dia memukul orang lain. Tapi untuk zaman sekarang, kebanyakannya adalah daripada lisan dan juga apa sahaja yang dia type. Daripada media sosial ataupun WhatsApp ataupun apa sahaja. Jadi ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, iaitu suatu hadis yang bukan hanya sesuai pada zaman Rasul, tapi sesuai juga pada zaman yang akan datang. Dan Rasul tahu media sosial akan ada dan lain-lainnya, sehingga adanya hadis tersebut. Jadi kita sebagai orang Muslim, jaga hati orang lain, itu pun termasuk daripada kewajiban antara satu dengan lain. Maka apa yang saya punya nasihat adalah perbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat baik kepada manusia, dan ada juga sifat rahmah. Apa tu sifat rahmah? Sifat rahmah adalah sifat kesian ataupun dan juga rasa kasih sayang. Itu yang saya rasa yang kurang dalam masyarakat kita.
Kita tak payah tengok tentang media sosial sahajalah. Kadang-kadang kita tengok rumah ni terbakar. Ada orang kat dalam minta tolong. Ada sebahagian orang kat luar dan kebanyakan daripada kami, kita akan keluarkan handphone kita, kita akan rekod, kita akan ambil. Apa yang akan terjadi? Padahal kita sebagai seorang Muslim adalah antara orang-orang yang menyelamatkan orang lain. Pergi masuk, instead of kita ambil gambar lain, mana boleh tolong, kita tolong dulu. Contohnya seperti itu. Begitu juga dalam media sosial. Dapat suatu berita, jangan langsung kita hantar. Tengok dulu, apakah dia sahih ataupun tidak. Kalau sahih, kita hantar kepada orang lain, kita cakap ini, cakap itu termasuk daripada aib orang tu. Dosa tak? Dosa. Tapi kalau berita tersebut tidak sahih, kita sebarkan kepada orang lain, itu menjadi fitnah. Maknanya apa? Kita sebarkan orang lain, kalau betul, aib dia. Dosa kita. Kalau kita sebar pada orang lain, dalam keadaan berita tu fitnah, kita pun dosa. Jadi sebaiknya apa? Jangan berbuat demikian. Apa saja ada, dah tak apa. Ini urusan orang tu, ini urusan orang ni. Jadi kena jaga daripada lisan dan juga apa sahaja yang kita type, insya-Allah. Apa sahaja, semuanya ingat. Semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tak tahu bila kita akan meninggal. Jadi cepat-cepat taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, perbaiki diri daripada seluruh anggota tubuh, insya-Allah. Itu saja. Saya boleh katakan jugalah, bukan saya nak menekankan tentang SOCMED, tetapi saya boleh kata supaya subjek ini tidak keluar daripada kepompong subjek, sebab SOCMED ini secara general, maknanya bukan kepada pengguna SOCMED. SOCMED itu sendiri pun salah satu puaka. Kan? Kalau dia bukan satu puaka, tak adalah sebaran-sebaran fitnah, aib dan sebagainya, kan, dengan pemahan. Sedangkan kita tidak melakukan, malah kita ditembak dengan kelompok. Kalau dulu mungkin sekelompok tu kecil, tapi sekarang ni kelompok ni begitu besar. Apa yang kita boleh lihat, contoh bagaimana yang terjadi tentang di Palestin yang kebelakangan ini, kan. Jadi ramai yang mengangkat solidariti tentang Masjidil Aqsa menggunakan platform SOCMED. Itu bagi saya adalah satu platform yang manfaat. Bagaimana untuk adakan solidariti untuk dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Tetapi bila dah reda, dia kembali balik kepada puaka. Jadi kawalan sistem tu sebenarnya platform itu sendiri. Bukan daripada pengguna. Sebab pengguna ini dia tetap macam mana pun kita berpakaian, kita ada baju. Jadi pengguna ini tetap manusia dan kita pun tahu yang manusia ini tidak sempurna. Sama juga tanggapan mereka rakyat di luar sana kepada saya, di mana orang melihat saya sebagai seorang artis, tetapi pada masa yang sama kadang-kadang mereka lupa yang saya ini juga manusia yang lemah, iaitu manusia yang tak sempurna. Kerana artis ini cuma di atas kapasiti profesi sahaja. Itu yang mungkin saya boleh konsep dan segi orang kata apa yang saya lalu, segi benda-benda yang pelik dan dalam pada masa yang sama benda-benda yang pelik ini boleh juga dihuraikan juga kepada apa yang berlaku dengan the current situation. Sebab the current situation is the needs yang kita harus berantaskan. Sebab kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada tahun 2022. Sebab kita sekarang hidup dalam the new norm. Jadi new norm mungkin juga ada new mistake. Sebelum ada new norm, old mistake.
Jadi bila ada new norm, hidup dengan new norm, dengan new mistik, kita pun tidak tahu apa mistik yang akan muncul. Kan? Tetapi yang sahihnya, apa ciptaannya daripada Allah di muka bumi ini, peranan manusia antara satu sama lain. Dan juga saya suka apa yang Ustaz terangkan dan kongsikan, sebab mereka yang akan lihat ini, yang sedunia melihat, sekurang-kurangnya kita dapatlah berkongsi sedikit sebanyak bagaimana untuk bukan saja apa yang mereka melalui dalam keadaan yang mistik dan bagaimana untuk mengawalkan diri itu, dan juga pengedaran zaman yang dah berubah. Senyum, Saudari. Ya. Sebab kita minggu ni dah macam forum puaka. Kita selalu cerita seram. Tapi sekarang kita bukan apa. Daripada awal perbualan, dia cerita seram, kita balik kepada sifat kita, perlakuan kita dan juga alam apa yang berlaku ni semua. Saya tengah absorb ni. Sebenarnya apa yang berlaku ni semua, musibah tu menjadi suatu, kata orang tu, wake up call untuk kita. Ada hikmah. So, selalunya kita sibuk bekerja, tapi bila ada musibah seperti COVID ni semua, ada yang work from home, itulah masanya untuk anda duduk rumah untuk memperbaiki dan memperbanyakkan lagi amalan yang mungkin kita tertinggal. Sebenarnya Tuhan ada cara untuk nak jaga kita. Hamba-hambaku mungkin kita dah terlalai. So, inilah aku kasih something. So, sit back and balik kepada aku. Mungkin daripada alam sosmed ni juga, social media ni, mungkin ada yang ramai terpengaruh dengan TikTok dan benda-benda yang mungkin melalaikan kita, benda-benda tak bagus, joget-joget tu semua. Tapi kalau kita manusia yang berakal fikiran ni, kita harus gunakan sosmed ni yang orang kata inilah dia dajjal mata satu yang melalaikan. Apa kata kita counter back, kita gunakan sosmed ni untuk sebarkan benda-benda yang baik. So mungkin alaf baru, new norm, ada mistik baru. Kita ubah, kita plan benda tu untuk jadikan new norm dunia lagi baik. Itu kita sendiri sebagai manusia kena fikirlah. Jangan kita, memang betul, ada yang lalai. Banyak yang lalai. Cuma kita sedar ke tak sedar. So it's best macam sekarang ni kita ambil kesempatan buat puaka ni, buat cerita seram tapi ada giveaway, kata-kata hikmah tu Ustaz akan kasih nasihat-nasihat dan sebagainya. So kita gunakan cara macam ginilah. Kita mempergunakan sosmed ni dengan cara yang baik. Mungkin insya-Allah. Alhamdulillah. Ya, kalau kita tengok trend semasa kan almost majority menghampirilah 80% hingga 90% semua dalam genggaman handphone di tangan yang mengamalkan sosmed. Tapi kita bukan nak menyalah kepada pengguna-pengguna sosmed, tetapi sosmed itu sendiri secara tak langsung dengan apa yang berlaku dengan pandemik, dia juga akan mewujudkan bila kita hidup dengan endemik. Sebab pandemik ni mungkin akan jadi endemik, kita hidup dengan cara baru. Kita tidak tahu masa depan, tetapi mungkin kita ada jangkaan, mungkin kita ada sedikit prediction, mungkin ada mistik yang baru. Kan? Jadi mistik yang baru mungkin ada di dalam sosmed itu sendiri. Adakah di sebuah aplikasi? Kadang-kadang aplikasi ini pun berhantu juga. Kan? So, kita pun tak tahu. Mungkin kita baca Ayatul Kursi kepada aplikasi tersebut. Cakap pasal aplikasi yang ada ayat pun hati-hati, sebab saya dah bagi tahu ada dalam aplikasi tu ayatnya tak betul, salah. So hati-hati kalau siapa baca tu, kalau boleh berguru. Rujuklah pada orang yang itu. Okey Adi, sorry minta Datuk, sorry minta maaf. Kita sebenarnya tak bayar Zoom, jadi kita punya masa pun 30 minit, 40 minit aja. Takut nanti tercut off. Tak apa. So insya-Allah kalau satu hari nanti kita adakan banyak lagi. InsyaAllah. Takut saya dah berbual tu termati habis kan. Ya, sayang. So thank you so much Adi. Datuk Adi. Sama-sama. Datuk. Terima kasih Datuk. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Dan Datuk. thank you so much Zahri kerana sudi menjemput saya kepada
forum perbualan ini, supaya perbualan ini kita dapat menjadikan satu iktibar bukan saya saja, malah kepada seluruh muslimin muslimat di luar sana. Ambillah iktibar ini, dan kita tahu Zoom pun menerhadkan kita. Walaupun durasi yang diberikan tak apa dalam masa 5 minit pun, kalau kita dapat manfaatkan sebaik mungkin, dia akan sampai. InsyaAllah. Dah injection belum? Dah. Alhamdulillah Ustaz. Satu kali. Okay, thank you. Terima kasih Datuk. Jumpa lagi insyaAllah. Jaga diri ya. Salam semua orang kat sana. Sama-sama. Okay, bye. Syukran jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia perbualan kita dengan Datuk Adi Putra daripada KL. Forum pula. Puaka minggu ni berbeza sikit. Kita namakan forum puaka. Banyak yang kita pelajari, banyak kita bentangkan, dan mungkin apa yang kita bentangkan dapat memberi manfaat pada semua. Bukan saja kita tebarkan ceritakan cerita seram, tapi ada jugalah yang untuk memperingatkan kita. Betul. Kadang-kadang memang sekali-sekala memang kena ada peringatan. Mesti kena inject macam ini Ustaz. Mesti kena. Tak kena inject juga, kena inject juga. Okay. Kasih kesedaran lah. Betul. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Kita tengoklah macam mana cerita apa pula, tamu daripada negeri mana pula. Okey. Ingat, apa-apa pun puaka tak kenal usia. Dan juga jangan takutlah pada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, bye. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.